Badal haji ataupun haji badal. Okey, haji badal ni juga dikenali sebagai haji niyabah dalam bahasa Arab. Tak biasa bahasa Arab, haji tu badal ni apa dia? Ganti. Okey, iaitu dan nama upah haji. Okey, ia adalah untuk ditunaikan oleh seseorang untuk orang lain menurut syarat-syaratnya. Iaitu kita nak tunaikan ibadat haji siapa? Ibu dan bapa kita yang telah pun kembali ke rahmatullah. Okey, ya, maknanya mak kita tak sempat menunaikan ibadat haji, bapa kita tak sempat menunaikan ibadat haji, meninggal dia, dan dia tersebut teringin nak menunaikan ibadat haji, tak sempat. Jadi sampailah pada kita ni, anak-anak, kita pun pakat-pakat macam mana nak sempurnakan rukun pada mak kita, bapa kita yang telah kembali. Jadi dinamakan sebagai haji badal. Badal haji. Haji badal, haji niyabah, itulah upah haji. Siapa kita nak upah? Orang yang berada di sana menjalankan haji badal tu. Okey. Lagi yang kedua, sunat. Haji sunat juga dikenali sebagai haji tarawuk. Tarawuk ataupun tatawuk. Tatawuk, ya. Ia adalah ibadat haji yang ditunaikan oleh mana-mana Muslim yang telah menunaikan fardu, haji fardu. Haji yang kedua namanya haji sunat. Okey, haji yang kedua dah sempurna. Contohlah, saya dah tunaikan ibadat haji, kemudian saya nak pergi haji. Jadi nama haji saya yang kali kedua adalah haji sunat. Tabung haji akan semak. Orang ni pernah pergi haji tak? Pernah. Jadi orang yang pernah pergi haji ni, haji kedua tak ada subsidi. Jadi dia kena bayar full sepenuhnya 20,000 lebih. So sebabnya dia akan utamakan yang belum pernah pergi. Okey. Lagi haji nazar. Haji nazar. Bukan jiran kita nama Haji Nazar tu. Haji nazar tu maksudnya haji ialah haji yang wajib ditunaikan oleh seseorang Muslim yang telah bernazar untuk menunaikan haji kerana Allah. Ya Allah, kalau murah rezeki kita tahun ni, Allah panjangkan umur kita, kemudian rezeki kita ada niat sesuatu perkara, dapat keuntungan sampai 20 juta, nak niat untuk tunaikan haji tahun ni. Dia bernazar. Dia cakap pada isteri dia, abang bernazar untuk tunaikan ibadat haji tahun ni. Abang nazar sungguh-sungguh ni. Tiba-tiba Allah murahkan rezeki dia, hajat dia sampai, maka dia perlu, wajib untuk tunaikan haji dia. Kira-kira balik, seorang dia perlu tunaikan, tak boleh dia ikut muassasah tabung haji, tak boleh kita daftar tabung haji, sebab dia cakap dia niat untuk tahun ni. Daftar tunggu 10 tahun. Niat dia tahun ni, dia kena tunai tahun ni. So dia kena cari package yang boleh dia dapat pergi terus. Berapa ribu? 50,000. Tak apa, ada duit. Allah murahkan rezeki dia, dia bawa. Pergilah dia. Okey, itu namanya haji nazar. Haji qada. Haji qada ialah haji yang ditunaikan oleh seseorang sebagai mengqada haji. Okey, dia kata sini haji yang ditunaikan oleh seseorang untuk mengqada. Qada ni ganti haji yang rosak pada masa terdahulu. Okey, katakanlah jemaah tadi tak sempurnakan untuk wukuf di Arafah, haji dia tertangguh. Haji dia tergantung. Yang awal kita cerita tadi. Jadi dia nak buat balik, namanya haji qada. Okey, ini kita cerita yang slide yang kedua, ada haji tamattu', haji ifrad, haji qiran. Clear. Haji tamattu' ni, okey, ini kita niat umrah. Okey, orang haji tamattu' ni dia masuk dengan buat umrah dulu. Okey, macam mana? Macam mana? Saya sebut, Encik Ali dengan isterinya dapat surat tawaran haji. Dia dapat surat tawaran haji. Dalam surat tawaran hajinya, penerbangannya awal. Dia kira balik. Macam mana dia kira balik? Awal macam mana? Wukuf di Arafah pada 10 Zulhijjah dengan masa penerbangannya ada 15 hari. Awal tu penerbangan paling awal. Maknanya dia masuk, dia pula pilih untuk masuk ke Mekah.
Duduk di Mekah 15 hari. Jadi nak tunggu sampai hari wukuf di Arafah tu ada 15 hari. Okey, jadi dia disarankan untuk buat haji jenis tamattu'. Macam mana? Dia masuk ketika dia masuk ke Mekah, ataupun dia nak masuk pergi nak duduk di Mekah ni, dia masuk dengan niat untuk tunaikan ibadat umrah. Dia berniat dalam kapal terbang tu, masa dia nak sampai ke Mekah tu, dia niat dengan niat buat umrah dulu. Kenapa buat umrah dulu? Sebab umrah ni sekejap je buat. Umrah ni dia berniat, dia tunaikan tawaf, dia bersa'i, dia bercukur, dia bergunting, tertib pada rukun. Maksudnya ikutlah tu satu-satu. Jadi sekejap je, sehari je. Lepas sehari tu dia balik ke bilik dia, dia boleh berpakaian biasa. Jadi tak adalah dia bertahan lama dengan niat haji dia dalam keadaan ihramnya. So bila dia dah pakaian biasa, terpulang kepada diri dia. Untuk dia nak tunggu sampai wukuf di Arafah, dia buat umrah dia sekali itu saja, ataupun dalam 15 hari ada masa dia buat umrah satu lagi. Dia buat umrah 2 kali. Dia buat umrah 3 kali. Dia buatlah selang-selang. Dia takut kesihatan dia, ada 15 hari. Selang, dapatlah dia 5 kali. Contohnya, dapatlah 5 kali umrah. Okey, sihat tubuh badan dia, dia buat. Ada orang nak buat sampai 4 kali pun boleh, sebab masa dia ada. Ataupun dia buat sekali je umrah, lepas tu dia menunggu sampai wukuf di Arafah. Dia tak ada buat apa, dia hanya ulang alik pergi masjid. Pergi masjid, pakaian biasa, tapi rasa rugilah. Kebanyakannya akan ada masa macam ni, dia akan masuk buat umrah. Okey, jangan tanya pula macam mana nak umrah tu nak buat. Tak apa, nanti kita cerita. Sampai sana kita akan dapat tahu maklumat nak buat umrah macam mana. Okey, itu namanya haji tamattu'. Dia buat umrah dulu. Selesai saja dia buat umrah, hari nak wukuf di Arafah, esoknya nak wukuf di Arafah, kan dia bagi tahu oleh tabung haji. Tabung haji bagi tahu, jadi jemaah yang masih di luar ihram, okey, esok sebelum dia berangkat, dia akan berpakaian ihram dan dia berniat dalam bilik dia untuk mengerjakan haji. Kenapa dalam bilik dia? Sebab dia dah duduk dalam Mekah. Sebab apa lagi? Sebab dia masa nak masuk tadi, dia dah berniat untuk buat umrah. Jadi nak berangkat saja Bastar ni, dia pun pakai pakaian ihram bagi lelaki, perempuan pun siap-siap berniat di dalam bilik. Sahaja aku mengerjakan ibadat haji. Jadi dia dah berada dalam tempoh haji. Esok sampai saja di wukuf Arafah, esoknya dia akan wukuf di Arafah. Settlekan. Maknanya dia buat umrah dulu. Namanya haji tamattu'. Kenapa nama tamattu'? Dalam bahasa Arab ni tamattu' ni tamatta'a dalam bahasa Arab. Bersedap-sedapan. Relax. Ringan-ringan. Kalau haji ifrad, satu fardun. Haji ifrad, ya, haji ifrad, katakanlah Encik apa tadi? Encik Zul tadi, dia tak nak buat tamattu'. Okey, dia nak buat ifrad. Jadi masa penerbangan bersama isteri dia, dalam satu penerbangannya dia pilih untuk haji ifrad, nak sampai ke border, dia terus niat haji tanpa niat umrah. Tetapi dalam masa 15 hari sampai turun ke Mekah, nak sampai hari wukuf di Arafah, 15 hari ni dia bertahan diri dengan pantang larang ihram haji tu tadi. Boleh tak? Faham tak? 15 hari dalam ihram. Tuan? Tak boleh dah. Sekali orang tu berniat macam tu sahaja. Tak boleh. Bila niat, bila seorang tu niat untuk haji dia tak boleh tukar. Tu kena jagalah. Wukuf dia akan jalan juga. Katakanlah contohnya tadi dia dah buat dia berniat untuk haji ifrad. Kan dia buat dalam kapal terbang niat haji, tiba-tiba sampai sana nak tukar. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu niat ni kena jaga awal-awal. Tak boleh tukar. Macam mana nak tukar? Sebab dah berniat haji. Nak buat macam mana? Dia buat haji. Nak buat haji apa? Nampak tuan-tuan? Tak boleh. Okey.
Tak boleh. Sebabnya niat ihram dia kena sempurnakan juga. Sebab tu hati-hatilah. Hati-hati. Macam mana nak buat tuan-tuan? Macam mana kita nak buat? Satu, kita kena ada ilmu. Pilih, decide yang pertama kali nak turun daripada Malaysia ni betul-betul. Sebab tu saya kata tengoklah jadual kita tu. Kalau panjang sangat tak boleh tahan, jangan niat dengan ifrat. Kalau tak, dia kena bayar dam. Banyak mana dam yang dia nak ni. Okey. Sebab tu orang pilih haji tamattu'. Sebab benda yang pertama kali nak kita kena jaga adalah niat kita. Masuk tu pula masa kita dia ada pilihan untuk buat haji ifrat, haji tamattu'. Ini kena jaga-jaga. Haji tamattu' ni supaya dia ringan sikit. Dia buat umrah, lepas tu dia ada masa relax sikit. Tuan-tuan, saya adalah orang yang buat haji ifrat berapa hari? 17 hari. Inilah satu contoh. Aduh. Rambut pendek potong jadi tebal. Kalau kita ada janggut misai tak boleh potong jadi panjang. Kuku kita ni pun panjang, udah gatal tangan. Masa tu ramailah jemaah yang pilih haji ifrat akan terlanggar larangan ihram. Langgar larangan ihram, satu kena dam. Esok langgar lagi, dam lagi. Dam by dam. Okey, alhamdulillah saya dapat sempurna tanpa dam. Alhamdulillah dapat sempurna tanpa dam. Tapi suffer. Merana tuan-tuan. Tunggu tengok orang lain yang satu penerbangan kita gatal pilih. Dalam satu kapal terbang semua tamattu', kita je pilih. Rasa hebat. Jadi orang lain dah tukar kain ihram, jalan pakai t-shirt, petang-petang kita pakai kain ihram. Hati-hati. Orang lain pakai jubah, kita dah tak boleh lagi sebab kita dah berniat ifrat. Sekali niat tak boleh. Sebab tu hati-hati nak pilih haji tamattu' bila ada masa. Ada orang sampai penerbangan ada 5 hari pun dia buat haji tamattu'. Dia takut-takut. Dia takut-takut, dia tak boleh tahan. Okey, tengok ya, orang yang haji ifrat yang kita ada risiko bila masa panjang langgar pantang larang ihram. Jadi risikonya langgar pantang larang ihram, satu langgar ihram, satu dam. Esok kena dam. Kita boleh tahan tak kita nak bayar dam tu seekor kambing contoh dia. Kategori yang kena bayar kambing tu 500 ke 700. 3 kesalahan 2000 berapa? 700 kali 3 2100 rial. Convert duit kita dekat 3000. Ayo. Barulah kita sebut ayo. Hilang terus bahasa kita Allah. Dengar. Okey. Kalau orang yang mengerjakan tamattu' dia masuk dengan umrah, dia buat umrah dulu, dia hanya dikenakan satu dam. Dam namanya tamattu'. Satu dam saja. Jadi dia bayar untuk kurangkan risiko dia buat tamattu' tetapi dia bayar dengan satu dam. Kurang sikit lah kan? Kuranglah sikit 450. Jadi takut-takut kita ni melanggar larangan ihram. Banyak tuan-tuan. Ya, gatai-gatai duduk dalam Masjidil Haram, sapu-sapu kita, tiba-tiba orang lelaki ada bulu kaki. Udah pegang-pegang dah gatai pula kaki. Cabut bulu kaki. 3 helai. Masa tawaf gaduh dengan Arab. Pegang janggut Arab. Bergaduh. Tarik pula tu. Dia tolak, aku tolak. Sekali aku pegang. Kita kecil. Orang Melayu dia tak besar sangat. Arab tu besar. Nak tumbuk rasa takut. Pegang janggut. Bila pegang janggut, rentak. Bila rentak, 3 helai. Bawa balik tunjuk bukti. Aku ni dah bergaduh dengan Arab. Kawan kata mana boleh dalam ihram cabut bulu. Mana bulu? Bukan bulu aku. Bulu dia. Sama tuan-tuan. Kita cabut bulu orang pun dalam ihram kena dam. Mengetar ni. Allah, nak jaga punya pasal. Bulu hidung tadi dah cabut. Bulu janggut pun dah cabut. Berapa dam kena bayar? Sebab jangka masa tu. Jangka masa. So ada tak kaedah-kaedah yang nak dibuat? Okey, ada kaedah-kaedah untuk melepaskan diri. Tapi kena tahu secara umumnya benda-benda ni jangan buat tuan-tuan. Benda-benda jagalah.
Niat tadi kita nak ubah-ubah macam mana cara dia. Nak buat umrah, haji qiran. Itu cara dia nak masuk sekali. Boleh haji qiran. Okey, insya-Allah minggu depan saya lagi mengajar. Kita akan sambung haji qiran, kita akan sambung. Okey, tengok ya. Slide saya nak rumuskan. Okey, ini pakaian ihram bagi lelaki dan perempuan. Okey, orang lelaki pakaian dia 2 helai kain ihram, warna putih, sunat warna putih. Boleh tak nak pakai warna biru? Boleh. Nak pakai warna hijau? Boleh. Tapi sunat warna putih. Ramai-ramai yang pakai putih, kita pakai hijau. Lain pula. Ramai-ramai pula nak pilih pula warna kuning. Budak rupa Sami Buddha. Lain. Sunat warna putih. Orang pakai warna putih. Boleh sebenarnya. Boleh pakai lain. Boleh tak ada kursus intensi tanya saya. Ustaz, boleh tak kita pakai putih, kuning dan hitam? Dia tanya saya, itu kursus intensi dah dapat surat. Itu pun nak gurau senda. Saya kata boleh pakai. Abang try lah pakai. Tidak lah, saja tanya. Okey. Selipar jemaah lelaki. Selipar dia hendaklah mempamerkan ke 5 jari. Kalau selipar tu ujung jari kita tak nampak, terpadam pula, tertutup. Okay, kita kena nampakkan juga. Cari slipper tu. Slipper tu di mana ada? Slipper tu di Maiden kita ada. Kena carilah ya? Slipper-slipper yang macam ni. Belakang tak boleh ditutup. Okey, depan tak boleh tutup. Yang nampak jari-jari kaki. Beli 2 pasang untuk kita di sana. Okey. Lagi. Slipper ni tuan-tuan, risiko hilang tinggi. 99%. Arwah datuk saya kata, kamu nak pergi beli slipper bata. Okey, bata. Dulu ada bata, dia punya tapak tebal ni. Dulu-dululah. Dia belikan saya. Saya pakai jadi tinggi. Okey, dia kata supaya apa? Kamu pergi masjid, balik masjid, habis, hakih. Orang Perak, hakih. Apa tu? Haus. Terhaus. Saya pun beli 2. Beli 2. Pagi 1 tuan-tuan, hari pertama pergi. Letak lebur. Hilang. Balik jalan kaki 1 kilometer tanpa ada selipar. Luka lah. Bila luka, kita pergi muda-muda, ada orang-orang yang berusia ni mulalah dosa kamu. Kan mulut tu. Okey, baik. Lagi pakaian ihram, elakkan orang perempuan bersolek-solek. Jangan pakai solek-solek lah, maknanya jangan make up. Sebab takut ramai-ramai nanti di sana orang terpandang, jadi fitnah pada kita. Tengok-tengok pergi Mekah, make upnya lebih. Turun daripada maktab tu, orang semua tengok. Bila orang tengok, orang Malaysia ni dia kuat iman. Orang Arab hati-hati. Ikutnya nanti. Ya. Okey, pastikan aurat dijaga. Kain telekung, kemudian disyurkan pakai stokin tebal. Stokin tu tak boleh pakai stokin nipis. Sebabnya nipis tu menampakkan susuk tubuh. Pakai tebal, bang. Stokin tebal susah nak cari. Stokin bola anak pakai. Okey, habis. Wukuf Arafah, settle, kita cerita. Okey, ni dalam kemah. Ramai-ramai. Minta maaf lah, gambar ni ada orang tak pakai baju begitu. Itulah gambarannya. Keluar cari isteri, pakai macam tu je. Biasa kat rumah begitu. Okey. Udah kan? Okey, so itu sajalah. Dah gelap terus. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan ada sekali lagi